Berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita membicarakan topik yang agak penting kerana perkara yang berlaku di sekitaran kita. Apakah yang berlaku di sekitaran kita? Berlakunya fahaman-fahaman yang dimana membawa kepada ekstremis dan seterusnya membawa pada teroris dan seterusnya mengancam keamanan negara kita dan masyarakat kita. Perkara ini sudah tak dapat lagi dibendung kerana dia sudah merupakan masalah global, masalah seluruh dunia. Hatta negara-negara yang bukan Islam seperti di Eropah, Amerika pun berlaku perkara yang kita sebutkan tadi. Dan demikianlah juga terlebih-lebih lagi negara-negara Islam di mana majoritinya umat Islam, maka berlakulah apa yang sedang berlaku daripada keganasan dan juga penyelewengan serta pembunuhan dengan atas nama Islam. Ringkasnya, sebenarnya fenomena ini berlakunya ialah kerana ideologi, kefahaman dalam agama. Kalau kita lihat Islam yang berkembang daripada zaman dahulu dibawa oleh para alim ulama kita, tak ada timbul masalah. Bahkan berkembang dengan aman, orang yang kafir pun masuk Islam. Tapi hari ini Islam yang sudah berkembang dengan aman itu telah dicemari, telah dinodai dengan perbuatan segelintir daripada umat Islam yang membawa nama Islam tapi jauh daripada Islam. Apa dia? Melakukan pembunuhan dan kemudian menghancurkan rumah manusia, penginapan, negara, dan semua itu kononnya jihad. Ini merupakan satu problem dunia, tuan-tuan dan puan. Dan problem ini timbul daripada ideologi kefahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dan fahaman-fahaman itu sudah mula menular masuk ke negara Singapura kita, termasuklah negara jiran kita dan seluruh dunia. Senang cakap fahaman yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ulama-ulama kita bawa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada timbul masalah ini. Jadi para jemaah sekalian, kita hendaklah berhati-hati dengan keluarga kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita. Kalau sekira kita nampak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaklah kita ambil perhatian. Jangan kita McDonald saja. Ya, kalau perlu kita buat laporan kepada pihak pemerintah, buat laporan. Mereka ini sebenarnya menolak pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini tidak mau mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh ulama-ulama kita. Dengan kononnya apa yang telah dipegang oleh ulama kita yang sudah 1400 tahun itu semua bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan semua sesat itu masuk neraka. Jadi kalau kita mengadakan majlis tahlil, bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau kita adakan maulid Nabi SAW, ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Begitulah seterusnya. Jadi mereka ini sudah menolak ulama-ulama Islam. Bahkan ulama-ulama kita hari ini pun mereka tolak dan mereka katakan semua ulama kerajaan. Ini semua ulama yang tak boleh pakai, munafik semua. Ini kita kena waspada dengan golongan ini. Dan ini sudah ada di Singapura pun ada, cuma mereka tersembunyi di tempat-tempat yang tertentu yang di mana tidak secara bebas dengan masyarakat. Dan mereka ini fahaman mereka, guru mereka sajalah yang betul. Orang lain semua tak betul. Orang lain semua salah. Apa yang diajar oleh guru dia, itu sajalah yang benar Islam. Ini kita semua kena jaga, tuan-tuan, ya. Jadi
orang-orang ini dia bukan hanya sekadar perkara bid'ah, bahkan orang yang tak berpegang dengan cara tauhid mereka ataupun dengan cara akidah mereka, maka orang itu dituduh kafir. Faham ya? Kalau kita mengatakan, kita Ahlus Sunnah mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat, kerana Allah yang menjadikan tempat. Tetapi bagi mereka Allah dulu atas arasy. Siapa tak kata Allah dulu atas arasy, kafir. Nah, kalau dah kafir itu halal darah, boleh bunuh. Sebab tu mereka bunuh orang Islam, mereka tak rasa berdosa. Kenapa? Kerana dia bunuh orang murtad. Jadi kita ni semua sudah murtad. Nampak? Jadi sebab itu mereka boleh bom di pasar-pasar, di masjid-masjid. Kita lihat kan dalam laporan kat masjid pun dia bom. Dan mereka dekat pasar orang ramai pun dia bom. Kenapa? Sebab itu semua sudah murtad. Jadi orang murtad ni hukuman dia hukum bunuh. Jadi mereka bunuh dan mereka tak rasa itu berdosa. Bahkan mereka rasa itulah dia menjalankan jihad. Jadi kita kena waspada tuan-tuan. Tak boleh lagi kita berdiam diri. Orang-orang seperti ini senang cakap, kalau dia tak ikut Ahlus Sunnah, dia akan bawa kepada kefahaman yang ekstrim. Ulama kita 1400 tahun sudah menerima amalan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Fikih kita salah satu daripada 4 mazhab. Dan kita mengamalkan pelajaran tasawuf dan juga menerima amalan tarikat yang mu'tabar. Jelas, tak ada pening-pening kepala. Puak ini, golongan ini tak terima akidah Asy'ariyah. Ini semua sesat, tak betul. Dan mereka menuduh orang yang berpegang pada akidah Asy'ariyah kafir kerana tak berpegang dengan akidah yang mereka sendiri bawa, yang kononnya itulah yang sebenarnya. Tak terima ada khilafiyah ataupun perbezaan pendapat. Tak ada. Mereka saja betul, yang lain semua salah. Ini sudah timbul. Bahkan dah timbul dah lama. Cuma mereka belum ada kekuatan. Tapi sekarang sudah mereka ada kekuatan. Di Timur Tengah ada senjata, ada duit. Jadi mereka menunjukkan keberanian mereka kepada dunia yang mereka nak kembalikan daulah Islam. Yang di Singapura pun nak terikut-terikut juga, konon nak join sama. Melalui internet, melalui dia punya hubungan network, mereka pun nak konon-konon berjuangkan Islam. Kita kena waspada, ya. Di Malaysia saja dah beratus kena tangkap. Bom pun sudah mula meletup di Malaysia. Indonesia jangan cakaplah, dah beberapa tahun dah dulu. Sampai hari ini pun masih lagi meletup sana, meletup sini. Jadi negara kita Singapura ni pun sama juga. Sebab ideologi dia tak ada batasan. Kita boleh sekat orang masuk negara kita, tapi kita tak boleh sekat ideologi masuk. Sebab ideologi ni dalam jiwa manusia, kefahaman manusia. Sebab tu di sini kita kena awas. Kalau ada orang-orang yang mengajar ajaran yang bukan Ahlus Sunnah, cepat buat laporan kepada pihak yang berwajib. Kena bagi tahu. Dia ajar fahaman ini tak baik ulama. Syekh Ali Jum'ah, bekas mufti negeri Mesir, pada awal bulan ini atau akhir bulan Julai yang lepas, pada hari Jumaat nak pergi solat Jumaat di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar di tengah-tengah kota Kairo. Keluar orang teroris dengan senapang dan nak tembak beliau. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan dia. Yang terkena dia punya security yang terkena. Tapi dia selamat. Kita tengok
Ulama besar macam tu pun mereka nak bunuh. Kenapa? Sebab ulama-ulama kita sudah isytiharkan golongan ini golongan Khawarij. Khawarij ini golongan yang telah timbul di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari khalifah, yang menentang khalifah. Fahaman mereka tidak mau mengikut ulama-ulama. Macam tu hari ini pun tak mau ikut alim ulama. Kononnya alim-alim ulama ni semua ni pendusta, pembohong, tak ikut Quran dan hadis. Jaga tuan-tuan dan puan-puan dia. Ni saya nak beritahu supaya kita berwaspada demi keselamatan negara kita dan masyarakat kita dan nama baik agama kita. Mereka ni bukan pejuang Islam, pejuang nafsu saja, ya. Tapi dah memang Allah Nabi pun dah sebut di akhir zaman ini akan berlaku banyak pembunuhan. La taqumus sa'a hatta yakthura al-haraj. Tidak akan bangkit kiamat sehingga banyaklah berlakunya haraj. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa tu haraj? Nabi kata, itulah dia pembunuhan. Al-qatlu, al-qatlu. Jadi para jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengajar ini maulid ni bid'ah, sesat, kita jangan nampak itu fahaman dia saja, jangan. Sebab nanti satu hari dikata kalau dah sesat, dah kafir, boleh bunuh. Ini yang sudah berlaku. Kita kata tawassul itu harus dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi mereka tawassul itu syirik. Apa mereka buat? Mereka bom makam-makam yang ada di Syria, di Iraq. Dia bom. Orang-orang yang pergi ke makam semua disembelih, dibunuh. Sebab semua sudah murtad. Nampak tuan-tuan? Dia tak ada senjata, dia kata ini syirik. Tapi bila dia ada senjata, dia bunuh. Kita jangan buat main-main. Ini benda dah berlaku dah berlaku depan mata kita. Jangan kita ingat, kita Singapura tak dapat. Jangan. Dulu siapa sangka Singapura, ada orang Singapura nak pergi ke Syria, nak masuk join dengan IC semua. Tak ada siapa sangka. Tapi sekarang dah ada. Dah kena tangkap dah beberapa ekor dah. Dah kena dah. Tapi banyak lagi tu kat luar tu, yang masih lagi kita tak tahu. Jadi kita kena berwaspada. Mata kita buka, tengok apa berlaku. Ini lain macam je, macam orang paman dia betul je, dan Rasulullah SAW, ustaz dia seorang betul, ustaz lain semua dah jadi munafik, dah jadi murtad. Kita kena buat laporan cepat. Jadi memang anti kepada amalan-amalan kita orang Islam Ahlus Sunnah. Doa jangan angkat tangan, bid'ah. Sembahyang subuh jangan ada kunut, bid'ah. Semua main hantar bid'ah saja. Tapi perkataan bid'ah ni tuan-tuan, dia punya bahaya apa? Sebab dalam hadis Nabi kata, kullu bid'atin dhalalah, bid'ah itu sesat. Jadi bila dia hukum kita bid'ah sekarang, tak nampak bahaya. Tapi bila dia sudah ada tarik dia, dia ni dah sesat. Apa makna sesat? Dah tak keluar dari Islam, dah menyeleweng. Apa makna dah keluar dari Islam? Dah murtad. Apa makna dah murtad? Halal darah. Bunuhlah. Nampak? Bagi dia tak ada dosa. Tengok macam kat Malaysia sekarang. Dah mula dah. Gebuk sana sikit. Itu baru starting. Gesek-gesek je. Lepas tu kita kena jaga tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi kita kena tengok anak-anak kita pun bila belajar agama ni, tanya kat mana kau belajar, siapa guru kau, apa mazhab dia pegang, apa kitab dia pakai. Kita tak pandai, kita tanya ustaz kita Ahlus Sunnah, ni anak saya belajar ni, ustaz dia ajar, ni kita sembahyang tak payah baca doa kunut, ni sembahyang subuh tak payah kunut semua bid'ah, ni baca kunut tahlil tidak. Bahaya kau ni belajar guru macam tu. Sudah stop, jangan lagi, bapa tak bagi. Kena bagi warning anak-anak kita. Siapa guru kau, kat mana belajar? Bagi tahu pada pihak berwajib. Jangan main-main tuan-tuan ya. Ini keselamatan negara kita. Negara kita ni kecil dan bergantung kepada ekonomi. Dengan adanya pelancongan,
kemajuan. Kalau berlaku sesuatu yang tak diingini, boleh jatuh ekonomi kita. Siapa yang jatuh? Kita juga keadaan negeri ini. Jadi kita kena waspada. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Bab akidah kita pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada belajar sifat 20. Bab fikih kita belajar mazhab Syafi'i. Kita semua orang sini orang timur. Kebanyakan kita mazhab Syafi'i. Tak payahlah kita nak ambil pahaman-pahaman lain dengan jari gerak-gerak laju-laju tu. Buat pada kepala je orang sembahyang pun yang keliru. Ya, jangan kangkang-kangkang ni. Ini sebenarnya kangkang-kangkang ni apa hal? Tengok siapa guru dia. Tengok ke mana dia belajar. Sebab itu baru yang sedikit 0.01% yang dia belajar kadang tu tak tahu berapa lagi. Hari ini pun dah ada berita, ada 4 orang daripada rakyat Singapura yang ditahan. Kenapa? Sebab dia semangat nak pergi jihad, nak join kat sana, kat Syria. Macam mana boleh jadi semangat? Pasal dia dengar selalu ikut pengajian yang Radio HAM. Radio HAM tu dekat mana? Radio Batam tu lah. Tu Radio Wahabi Salafi tu. Semangat. Jaga. Ini semangat ni berapi-berapi ni yang ada fahaman yang bukan Ahlus Sunnah. Akhirnya bawa semangat nak pergi kuno jihad, padahal itu semua zalim kepada orang Islam. Banyak orang Islam mati di kuno. Masjid-masjid hancur. Ini tuan-tuan kena jagalah ya. Kita sayang negara kita, kita sayang masyarakat kita. Kita hidup sekarang ni dalam aman, damai, tenteram. Tapi kita tak maulah perkara yang berlaku di luar sana tu jadi pula dalam negara kita, insya-Allah. Didik anak-anak kita. Bagi mereka fahaman Ahlus Sunnah Jamaah yang betul. Ajak berzikir. Tasawuf itulah jalan untuk pembersihan hati. Kalau mereka ni zikir tu bid'ah. Dia zikir-zikir ni bid'ah. Bila zikir bid'ah, macam mana nak bersihkan hati? Nampak? Jadi sebab tu kita kena ada zikir. Sebab zikir itulah menyucikan hati kita. Sifat lemah lembut, kasih sayang, hormat pada mak bapak. Golongan macam ni dah tak ada hormat, mak bapak pun tak ada hormat. Sebab dia kata mak bapak pun dah sesat. Jadi bagi dia tu, dia yang betul. Jaga tuan-tuan ya. Jadi itulah dia beberapa perkara yang saya ambil perhatian dalam saat zaman akhir zaman ini. Jadi kita jaga diri kita, anak isteri kita dan sebagainya, insya-Allah.